Kan? Waalaikumsalam. Kepada sesiapa yang memberi salam. Airul Dilan, Syafiq SRT. Hancur UMNO macam ni Tidak ada siapa yang tanya. Okey tuan, kita mula pasal topik ni. Yang pertama, apabila saya tak mau cakap sangat pasal audio tu, jadi bila kita saya dengar saja audio tu, maknanya kita kena bersedia lah. Bersedia daripada sudut mana? Bersedianya daripada sudut taktikal yang akan dibuat oleh parti tersebut. Daripada sudut kita nak buat rundingan dengan mereka kan, kita kena fikir lah. Sebab kita takut di ujungnya nanti mereka keluar dan mereka menyokong kepada PKR. Jadi kita kena orang kata apa, kena berhati-hati. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila tersebarnya audio tersebut, maka di sini kita nampak dah bahawa antara mereka yang duduk dalam kementerian hari ini, mereka ni hanya jadi ibarat apa, musang apa dia panggil apa, musang janggut musang apa. Jadi mereka duduk di dalam kementerian sebagai musuh. Maknanya mereka tak letak jawatan atas sebab tertentu lah. Maknanya mereka tak letak jawatan dalam pengurusi JLC dan juga mereka tak letak jawatan sebagai menteri. Kerana apa? Kerana mereka ni ibarat perisik musuh. Spy musuh lah. Jadi mereka duduk dalam kementerian hari ini. Dan juga untuk menjamin kedudukan mereka apabila pilihan raya nantilah. Mereka nak tengok apa yang kementerian buat dan sebagainya. Itu yang kita perlu berhati-hatilah. Jadi bagi saya memegang bahawa orang kata apa, video tersebut itu audio tersebut itu asli selagi saya tak tengok laporan polis yang dibuat oleh Zahid Hamidi. Buat masa sekarang kita duk tunggu. Tidak ada sebarang laporan polis yang dibuat. Hanya mengeluarkan satu surat penafian yang di bawah tu ada sebut tentang scheme of thing. Maknanya dia buat surat penafian tu dalam satu faktor yang lain ada propaganda. Propagandanya adalah dia nak berbalikkan semula kepada penyebaran audio tersebut dengan meletakkan kesalahan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya orang mencari tentang kedudukan scheme of thing ni. Rakaman suara yang pernah tersebar sebelum ni lah. Jadi ibarat macam tu. Jadi pada konteks yang saya baca, surat tersebut dia ibarat dia rasa hangat hati, dia rasa panas hati dan sebagainya. Kemudiannya dia melepaskan rasa ketidakpuas hati dia tu dengan membalikkan perasaan dia tu kepada orang lain. Ni konsep surat yang saya baca dan pengkajian daripada sudut sikap. Bagaimana dia bertindak balas, dia respon macam mana dengan situasi ni. Ini pendapat saya lah. Pendapat saya sebagai orang yang ada ilmu dalam bidang ni lah. Mungkin ada orang terima, mungkin ada orang tidak akan terima lah. Jadi selepas saya analisa kedudukan isi surat tersebut, jadi apa yang saya nampak di situ adalah semasa dia membuat surat tersebut, daripada arti kata lain, kandungan surat tersebut menunjukkan bahawa satu rasa marah dan meluahkan ketidakpuasan hati kepada pihak yang lain lah. Bila dia sebut scheme of thing ni, kita tahulah Tan Sri Muhyiddin Yassin lah. Itu yang pertamanya lah. Jadi saya berpegang, selagi tidak ada laporan polis yang keluar, selagi tidak ada sebarang laporan polis yang keluar, maka saya beranggapan, saya memakai hujah bahawa audio itu benar. Kerana dia setakat penafian tak guna. Okey, daripada sudut yang lain tuan-tuan, saya bekas anggota polis tuan-tuan, tak lama 9 tahun raja. 9 tahun raja. Jadi bila kita sebut tentang rakaman perbualan, maka dia ada history, the call history. Call history ni direkod lah. Jadi kalau betul tidak ada panggilan, maka dia perlu membuktikan bahawa tidak ada panggilan daripada nombor telefon Anwar, sebab ni adalah cerita dia daripada nombor telefon Anwar lah. Anwar yang telefon dia. Tapi sehingga ke hari ini, sehingga ke waktu ini, Anwar tidak menafikan. Yang menafikan hanyalah Zahid. Dan di dalam kenyataan tersebut pun agak celaru sikit, sebab di situ bukan, kalau kita dengar daripada rakaman audio tersebut, bukan dia berhubung dengan Anwar berhubung dengan dia. Sebab Anwar telefon dia. So kena buktikanlah bahawa tidak ada Anwar tidak menghubungi dia. Dan Anwar pun perlu keluar kenyataan bahawa Anwar tidak menghubungi dia. Tapi dalam waktu yang sekarang ni, keluar tadi dalam Malaysia kini, saya baru tadi nak buat live, tiba-tiba keluar notification daripada PKR di Johor.
mengatakan bahawa selepas daripada pilihan raya akan diadakan kerajaan jajaran baru. Maka di sini PKR tidak membuat penafian, tetapi seperti mengrelakan perkara ini, seperti nak bagi tahu memang akan wujud satu kerajaan yang dipanggil sebagai kerajaan jajaran baru. Bila kita sebut tentang jajaran baru ni, maka kita tahulah jajaran baru ni adalah di antara PKR, DAP dan juga UMNO. Bila kita sebut tentang jajaran baru ini, dia khusus dia adalah Barisan Nasional dan juga PH, Pakatan Harapan. So benda ni rakyat perlu berhati-hatilah esok bila memilih besok. Jadi di dalam kandungan audio tu, sekarang ni kita nak bincang tentang kandungan audio. Untuk pengetahuan tuan-tuan lah semua yang belum tahu lagi tentang kedudukan audio ni, sebenarnya audio tentang Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam, Allah saya Muhammad. Untuk pengetahuan tuan-tuan, audio yang keluar hari ini bukanlah audio yang pertama. Jadi ada 3 audio yang keluar lah sebelum ni. Iaitu yang pertamanya adalah tentang pelan rancangan untuk menjatuhkan kerajaan dari Perak. Yang keduanya adalah perbincangan untuk penerimaan DAP. Dan ni yang ketiga lah, Anwar Ibrahim. Jadi yang Zahid Hamidi nafikan hanya adalah satu lah. Tapi Waimah apa pun tidak ada laporan polis yang dibuat lah. Jadi masih ada lagi 2 rakaman audio yang membuktikan bahawa ada wujudnya perancangan kerajaan jajaran baru bersama dengan PKR dan DAP. So surat pun belum nafikan lagi. Surat tersebut pun dia tak pernah keluar satu surat rasmi yang menafikan bahawa adanya kerjasama di antara UMNO dan juga DAP. Kita kena ingat benda tu lah. Surat dia tak nafi, 2 audio lagi dia tak nafi. Jadi dengan hanya satu audio ni saja tidak boleh membuktikan apa-apalah kedudukannya. So dekat sini tuan-tuan, memang terbuktilah hari ini UMNO yang tuan-tuan semua panggil sebagai satu parti keramat, UMNO yang mana ada lagi pengikut dia yang mengatakan bahawa satu parti yang membela orang Melayu, pada hakikatnya hari ini UMNO hanya menjadi satu parti yang mendokong kepada perjuangan PKR dan DAP semata-mata untuk berkuasa. Jadi hanya nak mendapatkan kuasa, maka sangguplah bekerjasama dengan pihak-pihak yang tertentu. Dan untuk nak lari daripada kes mahkamah dan sebagainya. So inilah yang perlu rakyat ingat lah. Yang perlu rakyat ingat tentang kedudukan satu parti yang dinamakan UMNO ni. Kita tidak boleh nak ambil sejarah, lepas tu kita nak kata orang Melayu mestilah menjaga parti ni kerana parti ni adalah parti keramat. Tuan-tuan kena ingat sejarah ini berlaku pada perjuangan kepimpinan yang terdahulu. Bila kita cerita tentang sejarah, kita kena tahu faktor sebenarnya kenapa UMNO ditubuhkan. UMNO ditubuhkan bukan sebab satu parti politik, tetapi UMNO ditubuhkan kerana pada waktu itu wujudnya parti politik iaitu Malayan Union. Maka ditubuhnya UMNO untuk nak lawan dengan Malayan Union semata-mata. Kalau tidak ada UMNO, kalau tidak ada Malayan Union, maka tidak akan ada UMNO. Dan orang Melayu akan berjuang seperti biasa tanpa memerlukan mana parti politik pun. Sebab daripada kurun ke-15 pun orang Melayu berjuang. Tetapi tidak menggunakan mana-mana parti politik pun. So kita tak bolehlah nak gunakan UMNO ni satu parti keramat. Yang keramatnya adalah orang yang membawa perjuangan. Dan orang itu sendiri pun dah keluar daripada UMNO pun. Sebelum dia meninggalkan dunia. On Jaafar keluar daripada UMNO. Tunku Abdul Rahman pun keluar daripada UMNO. Ini bukti jelas. Walaupun orang yang memerdekakan negara kita, tetapi dia keluar dari UMNO. Dia bukan keluar saja. Dia kata suruh hapuskan UMNO. Dia suruh lenyapkan UMNO. Sebab mungkin dia nampak lah kepimpinan di dalam UMNO ni hanya nak gunakan kuasa dominan ni untuk dominate, untuk menguasai rakyat. Macam yang berlaku sekarang ni lah. Mereka nak jadi dominan kerana mereka nak dominate, kerana mereka nak menguasai dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah yang amat hebat lah. Sekiranya hasrat mereka ni tercapai, maka rakyat di bawah ini akan menjadi ayam. Akan menjadi seperti ayam di dalam kandang. Dan mereka ini akan menjadi sebagai tuan ayam ni.
Bila tiba waktu, mereka akan buanglah dedak kepada rakyat ni, dan rakyat pun akan mengokoklah dan memuji mereka, hidup parti keramat dan sebagainya. So hari ini kita kena ubahlah mindset politik. Jadi bukti apa lagi yang kita nakkan? Bukti apa lagi yang rakyat nakkan? Banyak bukti yang menunjukkan bahawa memang parti yang disebutkan keramat ini telah pun rosak perjuangannya. Mungkin adalah 1-2 orang yang betul. Macam Syahidan Kasim, macam Anwar Musa dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok daripada sudut yang lain, banyak mereka punya jos ni, jorong-jorong yang ada sini, memang dah rosak. Maka bila benda yang rosak kita kena buang lah. Kita terpaksa lah pilih benda yang baru. Untuk membawa perjuangan, membela nasib bangsa kita. Membela kedudukan negara bangsa. Khususnya rakyat Malaysia lah. Rakyat Malaysia. Ini yang kita kena, ini yang kita kena pastikan. Hala tuju perjuangan ni. Jadi, tuan-tuan boleh tengok lah. Di dalam audio tu, sebelum ni, saya nak cerita lah tuan-tuan, sebelum ni. Audio sebelum ni yang tidak dinafikan. Audio yang tidak dinafikan sebelum ini mengatakan bahawa DAP ini telah insaf. Audio sebelum ni lah suara Zahid, tapi dia tak nafikan. Dia kata DAP berjanji untuk menjaga kedudukan Melayu, hak istimewa orang Melayu. DAP berjanji akan jaga kedudukan bahasa kebangsaan. DAP berjanji akan menjaga kedudukan kedudukan Raja-Raja Melayu. Dan DAP berjanji untuk menjaga kedudukan Islam. Tapi tak sampai seminggu Allah telah menurunkan satu petunjuk lah. Bila terjadinya kes berkaitan dengan kalimah Allah, maka keluar statement daripada DAP yang menunjukkan bahawa mereka ini memang benci kepada agama Islam. Itu daripada orang yang betul-betul Islamofobia, itu Teresa Kok. Yang mana sebelum ni dia sendiri yang keluar kenyataan bahawa dia tidak pernah bersetuju dengan kedudukan Islam sebagai agama negara. Jadi inilah yang kita perlu lihat tuan-tuan. Inilah yang kita perlu lihat dan sebagainya daripada audio yang sebelum ni. UMNO pacak bendera PKR PIU 15, duk nampak macam tu lah. Duk nampak macam tu lah tuan-tuan. Dia punya gerak kerja dia duk nampak macam tu. Kan saya cakap tuan-tuan, secara logiknya, saya dah bagi tahu kepada tuan-tuan. Saya nak sambung sikit pasal yang tu tadi. So audio yang sebelum ni dah membuktikan lah memang ada kerjasama dengan DAP ni. So audio yang sekarang ni dia buktikan tentang kerjasama dengan PKR. Kalau kita nak fikir tentang kerjasama dengan PKR ni tuan-tuan, bukti dia bukan baru tuan-tuan. Bukti surat tu. Yang pertama kita kena tahu, masa pilihan raya di Port Dickson, yang memberi laluan kepada Anwar Ibrahim untuk menang adalah Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Presiden UMNO Zahid Hamidi, dia yang bagi laluan kepada Anwar untuk menang dan menjadi sebagai ahli parlimen. Zahid Hamidi. So selepas tu apa benda tuan? Selepas tu kita tengok semasa ketubuhnya Kerajaan Perikatan Nasional, yang mendokong kepada Anwar Ibrahim ni adalah Zahid Hamidi. Banyaklah tuan-tuan tengok video dia apa semua yang keluar, yang jumpa dengan Anwar, peluk dengan Anwar daripada luar parlimen dan sebagainya. Dia punya cikgu dia tuan-tuan Khaldai punya guru. Khaldai punya guru. So banyaklah benda bukti-bukti. Dan surat pun belum dinafikan. Surat itu sendiri pun belum dinafikan langsung oleh Presiden UMNO. Dan saya suruh semalam ahli UMNO, kalau mereka ni berani, pergilah buat report. Yang mengatakan Anwar Musa bohong. Sebab apa mereka tak berani buat report? Sebab apa mereka tak berani buat report? Saya suruh mereka buat report sebab Anwar Musa kata, dia terima surat ni daripada istana. Buatlah report. Kenapa yang jadi orang kata lembek sangat, penakut sangat? Macam audio hari ni, audio malam ni. Mana report polis? Mana report polis? Sembang dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan belum ada report polis? Sebab mereka juga takut sekiranya pihak polis ambil tindakan, mereka boleh kena di bawah Seksyen 182. Iaitu memberi laporan palsu kepada PDRM.
Sebab itulah sampai malam kita belum lagi terima sebarang laporan polis yang dibuat oleh pihak Zahid Hamidi. Yang kata pegawai dia itulah belum ada lagi. Dekat mana-mana media sosial pun belum ada lagi. Video yang dia kata pi laporan yang dia kata pi buat laporan polis ke apa pun belum ada. Hanya sekadar surat saja. Hanya sekadar surat semata-mata. Itu yang tuan-tuan perlu tahulah tuan-tuan. Dia pun kata audio tu palsu. Yang berhak dan yang mempunyai kuasa untuk menentukan sama ada video itu palsu ataupun tidak adalah pihak PDRM. Hanya pihak PDRM dan pakar berkaitan dengan audio yang boleh menentukan video itu palsu ataupun tak. Selagi tidak ada laporan polis, boleh timbul satu perasaan syak wasangka di kalangan umum. Kenapa tak berani buat laporan polis sedangkan pihak yang berkuasa untuk mengambil tindakan dan pihak yang berkuasa untuk menentukan kandungan audio tersebut adalah pihak autoriti ataupun dipanggil sebagai pihak polis, pihak yang bertanggungjawab pihak yang berkuasa lah, pihak autoriti ni. Pihak PDRM saja yang dapat tentukan. Dan kenapa tidak buat laporan polis? Ini yang kita tanya. Macam tu juga berkaitan dengan surat. Sekiranya surat tu palsu, kenapa tidak ada sebarang laporan polis? Kalau audio tu palsu, kenapa tidak ada sebarang laporan polis? Bila tak berani buat laporan polis, maka di sini akan timbul satu syak wasangka di kalangan masyarakat semua. Yang mengatakan ada sesuatu yang tak kena. Kalau kata benda ni, kalau kata dia betul, dia mesti boleh buat laporan polis. Sebab kita tahu perangai puak-puak UMNO ni macam mana. Apa-apa saja semua mereka nak buat laporan polis. Kenapa bila berkaitan dengan benda ni mereka tak berani buat laporan polis? Ketua pemuda tak berani buat laporan polis, ahli mereka pun tak berani buat laporan dan sebagainya. Kenapa mereka tak berani buat laporan polis? Ataupun mereka nak suruh kita buat laporan polis? Mana kita bolehlah tolong buat kat mereka kan, suruh cek saya tengok betul ke tak betul. Kotlah mereka ni penakut sangat. Mana nak tahu mereka ni penakut sangat nak pergi buat laporan dan sebagainya. Mereka nak minta tolong orang di sebelah sini untuk buat report. Boleh, kita tak ada masalah. Bagi tahu kita pergi buat laporan polis, suruh pihak polis memeriksa. Bila pihak polis periksa, dia akan minta telefon Zahid Hamidi. Dan juga dia akan memanggil Anwar Ibrahim untuk memberi keterangan. Dan mereka akan mendapatkan daripada syarikat Telco Senarai keluar panggilan keluar masuk. Kalau mereka dapat senarai daripada Telco panggilan keluar masuk, habislah kantoi lah. Kantoi lah. Sebab itulah sampai sekarang belum ada laporan polis. So rakyat Malaysia kena bijak lah. Kena guna otak. Bukan kita nak fitnah, tapi kita berpegang pada satu benda. Faktanya, laporan polis. Fakta, laporan polis. Tidak ada laporan polis, maka apa yang dia buat penafian tu tidak logik dia akan. Boleh timbul satu syak wasangka. Kenapa tak buat laporan polis? Sebab tu saya berani. Kalau kata dia nak saman saya, kalau saya kata audio tu benar, saya boleh kata, ya awak tak buat laporan polis. Kita akan menarik semula kenyataan kita. Mungkin kita katakan video ni mungkin tak benar. Audio tu mungkin tidak benar. Selepas mereka buat laporan polis. Itu yang lebih penting lah. So rakyat kena tahu lah tuan-tuan, bila disebut satu taktikal ni, rakyat hari ni dah tolak DAP. Dan jika tolak DAP, maka kena tolak sekali dengan UMNO. Sebab ni taktikal mereka untuk membentuk satu kerajaan jajaran baru selepas pilihan raya. Okey tuan-tuan, secara logik akalnya, saya pernah tulis artikel sebelum ni. Secara logik akalnya, mungkin ada ataupun tak kerjasama di antara Anwar dengan PKR. Okey, kita tahu Anwar dengan PKR. Kerjasama di antara Zahid dengan Anwar Ibrahim. Okey, kita tengok tuan-tuan daripada sudut kedudukan kes. Baru-baru ini bongkar berkaitan dengan Zahid membawa sejumlah fail lah untuk jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk minta supaya kes dia digugurkan. Maknanya di sini bahawa Zahid Hamidi ni memang dia berusaha supaya kes dia ni digugurkan. Sebab itulah sebelum ni dia 18 kali dia tangguh kes mahkamah. Jadi okey tuan-tuan, bila kita nak cerita, kalau kata dia bersama dengan Perikatan Nasional, Perikatan Nasional telah menetapkan bahawa memang menjadi salah satu daripada wadah perjuangan Perikatan Nasional adalah untuk membasmi rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah untuk membersihkan supaya tidak ada sebarang campur tangan dan halam
institusi hakim. Dan benar ni jelas. Dan benar ni jelas. Ini adalah wadah perjuangan dia. So kalau dia dengan Perikatan Nasional, kes dia memang tidak akan selesai. And so adakah UMNO boleh pecat Zahid Hamidi? Tak boleh. Sebab dia adalah presiden yang menang di dalam pemilihan. Sekiranya lah waktu dia menang tu habis pada 23 hari bulan Jun, ada tak orang boleh pecat dia? Tak boleh. Sebab apa? Dia berhak untuk menarik. Dia boleh drag kan dia punya pemilihan tu sehingga 18 bulan. Sehingga bulan 1 tahun 2023. And so apa lagi tuan-tuan? And so dia nak kerjasama dengan Muafakat Nasional. And kalau dia nak kerjasama dengan Muafakat Nasional, and dia mesti akan dia akan minta Muafakat Nasional, dia akan minta PAS supaya memutuskan hubungan dengan satu. Sebab apa? Sebab dia mungkin nak bincang dengan PAS untuk gugurkan kes dia di mahkamah. And itu yang pertama lah. And so macam mana Zahid nak lari ni? Zahid nak lari macam mana? And PAS dah tentu dah tidak akan tinggalkan satu, dia dah bagi tahu. So macam mana Zahid nak lari? And macam mana Zahid nak lari? Zahid nak lari cuma ada dua benda je. Yang pertama, macam Anwar Ibrahim sebut dalam audio tu, maknanya dia kena teman Anwar menghadap Agung. Supaya apa? Supaya Anwar dapat rampas balik kerajaan. And bila Anwar dapat rampas balik kerajaan, maka kes dia akan selesai lah. And so yang keduanya apa benda? And benda ni mungkin dia akan bagi tahu kat ahli UMNO lah. And dia kata, kita menyokong Anwar Ibrahim ni sehingga PRU 15 saja. And sekiranya dia gagal untuk buat benda ni, apa yang dia akan buat? Dan dia akan cuba untuk bagi PKR menang sebanyak mana kursi. Macam mana nak bagi PKR menang sebanyak mana kursi? Dia kena pastikan undi Melayu berpecah. Bila undi Melayu berpecah, maka dekat situlah PKR dengan DAP ada chance untuk menang. Sebelum ni saya dah buat live dah, saya dah terang dah macam mana mereka boleh menang. So tuan-tuan boleh pergi rujuk lah dalam live-live yang sebelum ni. Saya ada buat, orang kata apa, atas statistik. Itulah rancangan dia. Maknanya Zahid ni dia tidak akan bersama dengan PKR sebelum pilihan raya. Dia akan pastikan undi Melayu berpecah dan PKR dan DAP menang sejumlah kursi yang sebanyak mungkinlah kursi yang dia boleh menang. Sebab apa? Sebab dia nak tarik sokongan UMNO ni, bukan semua dia boleh tarik. Mungkin ada beberapa orang saja. So dia hanya memerlukan beberapa orang MP saja untuk sokong Anwar dan untuk jadi kerajaan. Dan ini adalah rancangan yang dia cuba buat. Dan sebab itulah rakyat kalau kata benci DAP, bencilah termasuk dengan UMNO. Dan terpaksalah kena benci juga UMNO. Sebab apa? Sebab kalau undi UMNO, yang untungnya adalah DAP. Dan kalau undi UMNO, yang untungnya adalah Anwar Ibrahim. Dan so Anwar Ibrahim hari ini pun dah melancarkan bilik gerakan dan sebagainya. Jadi kalau kata undi secara orang kata apa, secara tiba-tiba tuan-tuan dia lancarkan bilik gerakan dan sebagainya. Ni yang jadi pelik tu. Hari ni berkenaan kes audio tu, duduk tiba-tiba Selangor lancarkan bilik gerakan utama. So kalau kata undi UMNO tuan-tuan, undi UMNO maka akan dapatlah DAP. So kena fikir lah. Rakyat kena fikir. Ordinary citizen kena fikir. DAP ni kita tentang dia bukan sebab masalah apa, tetapi sebabkan ideologi dia. Bila kita sebut tentang ideologi DAP ni, kalau ada pihak DAP yang nak nafikan, suruh dia ubah perlembagaan DAP. Dalam perlembagaan DAP secara nyata dan terang, jelas dan terang lagi bersuluh. Ni ada pula semalam orang DAP hantar WhatsApp dengan saya. Sila buktikan yang DAP ni bawa perjuangan komunis. Sila buktikan yang DAP ni resis. Sila buktikan yang DAP ni benci agama dan sebagainya. So dia suruh saya buktikan. Saya kata kat dia dalam perlembagaan DAP. Dia kata tak. Dia nak ucapan. Dia kata ucapan, banyak ucapan yang ada. Ucapan dengan komeng pun ada, Teresa Kok pun ada. Lepas tu dia bagi tahu apa ucapan tersebut tak mewakili parti. Saya kata kat dia, yang mewakili parti itu adalah perlembagaan. Kenapa kau menolak? Dia kata perlembagaan lain. Saya kata perlembagaan lain kepala otak matlamat perjuangan DAP tu. Yang pertama, DAP nak tubuhkan negara demokrasi sosial. Hapuskan kedudukan Raja-Raja Melayu. Orang Melayu setuju ke? Orang Melayu setuju untuk buang Raja-Raja Melayu. Orang Melayu sanggup mati demi Raja-Raja Melayu.
Orang Melayu sanggup mati. Orang Melayu telah bersumpah setia bahawa dia adalah seorang rakyat kepada seorang raja. Dia akan mempertahankan kedudukan raja-raja Melayu dan juga Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Orang Melayu demo gadai kan. Terang-terang dalam perlembagaan DAP nak tubuhkan satu negara demokrasi sosial. Yang kedua, dalam perlembagaan DAP, dia sebut bahawa DAP nak bawa negara ke arah kerangka negara sekular. Saya nak tanya, orang majoriti di negara ini adalah orang Islam. Orang Islam di negara ini bersetuju kan nak buang kedudukan perkara 3 tu? Iaitu Islam adalah agama negara. Bila kita sebut bila kita sebut negara sekular ni maknanya tidak ada ketua bagi agama, tidak ada menteri bagi agama dan tidak ada agama tertentu bagi sesuatu negara. Nampak tak di situ? Maknanya dia nak buang kedudukan menteri agama, raja-raja Melayu sebagai ketua agama Islam dan juga Islam sebagai agama persekutuan. Setuju ke? Kalau setuju, undilah DAP. Itu adalah perjuangan DAP. Yang ketiga, apa DAP nak? DAP nak ubah kedudukan hak istimewa orang Melayu kepada kedudukan orang kata apa? Equal hak milik yang sama rata. Sebagaimana di dalam doktrin komunis lah, memiliki harta secara sama rata. Itu yang mereka cuba buat. So orang Melayu setuju ke? Saya nak tanya. Anda kata setuju, pilihlah UMNO. Pilih UMNO yang dapatnya adalah DAP. So fikirlah tuan-tuan, fikir baik-baik. Fikirlah baik-baik. So nak pergi ke dalam PRU 15 ni, fikirlah sebaik yang mungkin. Apalah si Bangla ni, janganlah buat fitnah nak burukkan DAP. Zikoro, you buka perlembagaan DAP, you baca sendiri. Sahabat-sahabat, sihat kah? Ramai dah kah yang kena maki? Tak apa, saya mai dah. UMNO nak buat jajaran baru PPPM yang panas, jangan bikin malu lah. Kita di Bersatu, kita marah jajaran baru ni bukan sebab apa, tapi dasar dan agenda perjuangan mereka. Sebab kata Ketua Penerangan Bersatu, Bersatu pernah bersama dengan DAP. Dan Bersatu jugalah yang menjatuhkan kerajaan DAP dan juga Anwar Ibrahim ni. Atas sebab apa? Atas sebab ideologi yang dibawa oleh mereka itu bercanggah dengan amalan yang telah ada dalam negara kita sekian lama. Macam Anwar Ibrahim punya agenda, dia nak memberi pembebasan kepada LGBT. Setuju ke? Nanti anak hang jadi gay, anak hang jadi lesbian, baru hang menyesal. Lepas tu apa lagi? Ambiga punya agenda, tidak boleh letak agama kepada budak yang berumur 18 tahun ke bawah. Maknanya dia lahir, dia tidak boleh ada agama sehinggalah dia mencapai usia 18 tahun. Sebab bagi pendapat mereka, seseorang itu boleh berfikir dan menentukan arah tujuan hidup dia apabila dia mencapai umur 18 tahun. So 18 tahun dia berhak pilih agama mana yang dia nak. Setuju ke? Kalau kata setuju, bolehlah pergi sokong mereka. Itu yang kedua lah. Yang ketiganya adalah membenarkan penggunaan nama Allah dan lain-lain pentafsiran Islam ke dalam kitab-kitab Injil dan juga agama-agama lain. Supaya menyelaraskan. Setuju ke? Saya rasa bukan Islam yang tak setuju, agama lain pun tak setuju. Sebab apa? Dia akan mengelirukan. Sedangkan Firdaus Wong memberi tafsiran tentang Weda pun ramai orang Hindu yang marah. Begitu juga dia bagi tentang Bible pun ramai orang Kristian yang marah sebab mereka kata menggunakan mereka punya dia panggil sebagai the Book of God buku Tuhan mereka dan menggunakan tafsiran agama lain. So dia nak benarkan. Rasa-rasa apa akan jadi? Akan jadi perdebatan dan pergaduhan di antara agama. Dalam negara kita yang aman sentosa ni. So yang seterusnya apa lagi dia nak? Dia nak bagi hak kepada wanita. Wanita tidak perlu ditalakkan, tetapi wanita boleh pilih untuk dia meninggalkan seorang lelaki tu. Women's right. Lepas ni bini hang lari, hang bukan boleh kata apa. Hang tak boleh nak kata apa. Sebab apa? Dia boleh dia pula boleh ceraikan hang.
Bini yang boleh cerai kan. Kalau kata dia suka kat jantan lain kan, bukan ada buat apa kat dia boleh cerai kan, macam tu ya. Lepas tu apa lagi? Banyaklah kerosakan-kerosakan yang dibawa di dalam buku The Freedom of di dalam di dalam buku The Freedom of Religious. Kalau saya bom, maka saya tidak ada rujukan. Saya ada rujukan di dalam seminar yang dibawa pada 18 hari bulan Mac 2019 oleh Ambiga Srebenesen yang bertajuk The Challenge of the Freedom of Religious in Malaysia. Buku dia ada. Pergilah baca buku tu. Bukan Syafiq Alim tulis buku tu. Buku tu diiktiraf dan dikeluarkan oleh International Chief of Justice. Bukan Syafiq Alim buat keluar. Dan hasil daripada seminar dan perbincangan itulah yang menyebabkan pada waktu itu kerajaan berhajat untuk menandatangani beberapa meratifikasi beberapa konvensyen international, antaranya adalah ICC Statute Rome dan juga ICED ICPR dan sebagainya lah, untuk menuju ke arah perkara tersebut. So kalau saya bom, kalau saya fitnah, maka tidak ada rujukan. Tapi hari ni saya bagi rujukan. Supaya orang pergi. Macam tu juga bila saya sebut tentang DAP. DAP saya sebut dalam dia punya perlembagaan DAP. Belum saya pergi kepada deklarasi DAP. Kalau saya cuba mengapi-ngapikan, saya akan main dengan sentimen sejarah. Oh, DAP bintang 3, DAP komunis dan sebagainya. Tapi saya tak main dengan sentimen-sentimen tu. Saya pergi directly kepada matlamat penubuhan DAP di dalam perlembagaan DAP. Kalau benda tu tak wujud, samalah aku. Apa masalahnya? Pergi buat report boleh kata aku tipu. Bukan ada masalah apa. Sebab aku bagi rujukan. Pergi buat report boleh pada sekian waktu. Tarikh sekian-sekian ni. Nama page pun nama sendiri. Saya telah menonton siaran langsung di page Muhammad Syafiq bin Abdul Halim. Ada jam sekian-sekian ni di alamat sekian-sekian. Di dalam siaran langsung tersebut, beliau telah pun menaburkan fitnah kepada DAP. Di mana beliau mengatakan bahawa di dalam perlembagaan DAP ada menyebut bahawa DAP menyokong ke arah sistem demokrasi sosial. DAP juga menyokong ke arah negara berasaskan kerangka sistem sekular. Dan juga beliau menyatakan bahawa DAP tidak bersetuju untuk menggugat kedudukan orang Melayu dengan membawa negara kita ke arah pemilikan sama rata. Pergilah buat report. Benda ini tidak wujud di dalam perlembagaan DAP. Dan pihak DAP akan mengeluarkan satu notis kepada satu LOD ke, Letter of Demand kepada Syafiq Alim untuk menyaman beliau di mahkamah untuk membuktikan perkara ni. Ataupun minta pihak polis untuk mengambil sesuatu tindakan ke atas Syafiq Alim. Apa masalahnya? Pergilah buat report. Ini tidak mahu buat report. Macam tu juga bila saya sebut tentang buku yang dikeluarkan di USA berkaitan dengan Ambiga Srebenesen. Awak tak buat report. Sebab benda tu ada. Kalau benda tu tidak ada, mereka dah lama buat report. Tuan-tuan, saya pernah kena 400 report daripada geng PKR. Tahun 2018, saya kena tidur lokap Malang Raya, tak silap saya. Mereka lah buat report. Kalau benda tu betul lah. Kalau kata benda tu saya cakap tu tersalah-salah, mereka cakap, 400 orang mereka akan buat report. Sebab saya cakap ni benda betul. Sebab tu mereka tak berani buat report. Kalau tak silap aku dah berlaku dah di negara Islam Tunisia, perempuan boleh ceraikan suami. Kerana Tunisia dah lulus ICED. Okey, dia macam ni perempuan, jangan anggap kata perempuan dia tak adil. Dia ada tuntutan fasa. Kalau laki dia tinggalkan dia, di dalam sijil nikah pun dah bagi tahu kalau laki dia tinggalkan dia tanpa nafkah zahir dan batin, maka dia boleh hadapkan diri dia kepada seorang magistrat ke apa, tak silap saya, dan dia akan jatuh cerai talak satu. Yang saya tahulah. Ataupun apa? Dia boleh tuntut kalau laki dia pukul dia dan sebagainya. Dia boleh pergi mahkamah tuntut hasak dan sebagainya. Sebab tu orang yang tidak tahu tentang kedudukan Islam, dia jangan buat macam dia tahu lebih. Dia masalah mereka ni duk rasa macam mereka tahu lebih. Ini yang jadi masalahnya. Kalau tidak tahu, buatlah tidak tahu.
Nur Aisyah Muairah, terbaik. Ini pesanan saya lah tuan-tuan. Kepada ordinary citizen. Yang saya dengar lah tuan-tuan, ura-uranya yang saya dengar, UMNO akan desak pembubaran parlimen sebelum 10 hari bulan Mei. Sebab apa? Sebutan kes Zahid Hamidi adalah pada 28 hari bulan Mei. So Zahid dia akan minta sebelum 28 hari bulan Mei, iaitu 10 hari bulan Mei, supaya dibubarkan parlimen tuan-tuan. Jadi itu yang saya dengar lah, ura-ura. Ura-uranya macam tu lah tuan-tuan. Yang saya dengar. So orang kata apa? Rakyat kena bersedia lah. Rakyat kena bersedia tuan-tuan. Bersedia. Bermakna kalau kata pilih UMNO, maka akan pilih DAP dan juga Anwar Ibrahim. So kalau kata pilih PKR dengan DAP ni, tuan-tuan fikir-fikir lah sendiri. Tuan-tuan fikir-fikir lah sendiri apa yang akan berlaku kepada negara kita. Jadi itulah yang perlu dipertahankan lah. Sebab apa tuan-tuan? Kita berpolitik ni cuma ada dua sebab je. Yang pertamanya adalah untuk menjaga kedudukan agama, bangsa dan negara. Yang ketiganya adalah untuk keharmonian, kelestarian dan juga kesejahteraan keseluruhan rakyat Malaysia. Bukan kita berpolitik ni kerana kita nak berperang. Bukan kerana kita nak berpolitik ni kerana kita bersikap resis, bersikap chauvinis dan sebagainya. Akan tetapi kita berpolitik ni adalah demi kepentingan bersama. Itu yang kata tu, yang kedua tu. Nak melestarikan. Bagi orang Melayu, dia ada perjuangan dia yang pertama. Perjuangan dia yang pertama adalah untuk apa? Menjaga kedudukan agama, bangsa dan juga negara. Dan kepada rakyat Malaysia, tujuan politik ni supaya apa? Melestarikan dan mensejahterakan dan mententeramkan keseluruhan rakyat Malaysia. Itulah asas kita berpolitik. Perkasakan IU355. Betul apa yang Fik cakap, fikir-fikirkan untuk anak-anak cucu kita. Ya, betul tuan. Awal kempen, saya bukan kempen. Kempen tu saya kata pilihlah bersatu. Tapi saya kata kalau pilih UMNO dapat DAP. Kempen ni maknanya macam di dalam PAS Barisan Nasional. Macam apa yang dilaungkan oleh PKR. Mereka kata apa? PRU 15 pilih Anwar Ibrahim jadi PM. Itu kempen lah. Dia ada ayat-ayat yang berunsur kepada kempen. Iaitu pilih dan undi. Pilih dan undi kepada parti sendirilah. Saya tak sebut pun suruh pilih bersatu ke pilih mana. Dan saya kata jangan pilih PKR, jangan pilih DAP, jangan pilih UMNO. Sebab UMNO akan menubuhkan kerajaan jajaran baru. Itu bukan kempen. Saya tahu di antara akta kesalahan pilihan raya adalah melancarkan kempen sebelum hari penamaan, sebelum hari penamaan. Saya tahu. So benda ni juga mungkinlah kita boleh jadikan sebagai asbab lah. Sebab UMNO yang kita tahu lah baru-baru ni, Zahid Hamidi, dia telah pun melancarkan kempen di media sosial. Ini yang saya pelik ni. Kalau ikutkan daripada akta kesalahan pilihan raya, tidak boleh berkempen sebelum hari penamaan. So macam mana mereka boleh kempen? Takir, jangan takir. Ingat kami ni penyamu macam UMNO ke? Berapa banyak PN bayar kamu? PN bayar saya. Kiamat lah kalau ada di PN ni nak bayar cyber trooper. Jadi kita ni tuan-tuan, tak ada di Perikatan Nasional ni, tak ada cyber trooper. Kalau ada cyber trooper, tuan-tuan pergi tengok dekat dalam page Tan Sri Muhyiddin Yassin ke mana ke, mesti ada orang buat macam page Najib lah. Page Najib terbaik Datuk Seri, hidup Datuk Seri. Tu semua tugas-tugas cyber trooper lah. Tapi dalam page Tan Sri Muhyiddin Yassin semuanya adalah genuine. Dan tidak ada post-post mana pun yang kena delete dan sebagainya. Dan di peringkat Perikatan Nasional pun belum ada pun lanskar cyber. Mana ada lanskar cyber? Yang ada, yang kita tahu hari ni parti-parti yang ada cyber trooper, DAP. Dia ada Red Bin Army. Anwar Ibrahim. Dia ada tim Invoke team. Itu pun cyber trooper. UMNO, dia ada dua. Yang pertama RBA, Rosmah Bin Army. Yang keduanya Lanskar Cyber. Jadi kalau kata peringkat Perikatan Nasional, ada tak yang kita dengar daripada PAS? Ada dengar tak sebelum-sebelum ni? Belum ada betul. Bersatu ada? Belum ada betul. So itu yang pelik lah. Kalau kata di sebelah sini dibayar dan sebagainya, pelik lah. Kalau lah kehidupan saya ni berubah, tiba-tiba saya pakai BMW, duduk rumah banglo, bolehlah cerita. Jadi di peringkat Perikatan Nasional, perjuangannya genuine, neutral. Kerana kami di sini bersuara kerana kami adalah ordinary citizen
yang berjuang demi negara. Sebab apa kami berjuang demi negara? Sebab dia bukan berkaitan dengan parti politik semata-mata, tetapi dia berkaitan dengan sudut sosial. Apa yang berlaku ke atas negara ini memberi kesan ke atas apa yang kami rasai di dalam kehidupan seharian. Sebab itulah kami berjuang. Kami berjuang bukan nak jadi kaya, bukan nak jadi senang dan sebagainya. Tapi kami berjuang kerana kesan, impact kesannya tu. Kesan dia adalah terhadap keadaan sosial selepas daripada pilihan raya. Nak jadi sial ataupun nak jadi okey. Sosial daripada sudut ekonomi dan sebagainya. Sebab itulah kami berjuang. Macam sebelah sana, mereka berjuang kerana apa? Kerana nak naikkan parti mereka. Sebab tu saya selalu bagi tahu kepada rakyat adalah untuk membuat pilihan yang terbaik. Negara kita adalah negara demokrasi. Nak pilih siapa terpulang. Nak pilih PKR kan, nak pilih DAP kan, nak pilih UMNO kan, terpulang sebab negara kita adalah negara demokrasi. Saya tak pernah sebut dalam live dia, tuan-tuan semua wajib pilih Perikatan Nasional. Tuan-tuan wajib pilih bersatu. Saya tak kata. Tapi saya kata nilailah dan membuatlah perbandingan di antara Apple dengan Apple. Dan lihatlah pencapaian di antara pemimpin-pemimpin. Apa yang berlaku kepada rakyat di bawah? Apakah bantuan yang dapat kepada rakyat di bawah? Apakah perubahan yang berlaku terhadap kehidupan seharian kita? Maka pilihlah berdasarkan benda tu. Bukan pilih berdasarkan hanya kerana bendera parti semata-mata. Sebab bendera parti tidak boleh melestarikan kita. Tetapi bendera parti ini akan melestarikan pihak-pihak yang tertentu yang nak jadi dominan dan dominate. Dan menguasai. Menguasai maknanya yang mendapat benefit adalah ahli-ahli mereka saja. Petang ni tuan-tuan, saya ada pergi kampung lah satu. Jumpa dengan seorang ni, saya nak sebut nama dia tu, saya rahsiakan lah. Sebab apa? Untuk menjamin dia punya diri dia. Saya pergi dekat dia, dia cerita kat saya. Ni wallahualam lah, saya nak timbul persoalan, mungkin boleh ketua bahagian UMNO Al-Ustaz mungkin boleh jawab lah. Dia kata UMNO Al-Ustaz hari ni dah mengugut-ngugut. Sebab dia adalah seorang ayahanda. Yang ni saya wallahualam lah, betul ke tak? Orang sebut dia adalah dia terlibat di dalam persatuan-persatuan ni. Yang ada ayahanda ni. Yang saya tahu lah. Dia ugut supaya orang ikut dia. Sebab dia nak berkuasa di Al-Ustaz. Nampak sistem yang mereka pakai. Yang keduanya, dia menyekat segala bantuan. Kalau kata orang tu tak ikut dia, kalau orang tu tak sokong dia, dia akan sekat segala bantuan. Ni yang berlaku di di tempat sini. Susah sikit tuan-tuan. Minta maaf. Lockstart Kedah tuan-tuan. Ini yang berlaku di sini lah. Terbaik Fik, teruskan. Kita bukan kaldai Awak jadi sesak pula dah tiba-tiba ni tiup-tiup pula ke mereka ni. Tak boleh sebut langsung pasal mereka Pula UMNO ni memang suka berjuang membabi buta, tak bersyuk sangat dengan pemimpin yang kaliber dan korupsi. Pemimpin yang berkaliber bukan pemimpin yang ni saja, yang belum ada lagi macam tak ada akal dan perasaan, macam faham ke faham. Bermakna mula sembang kari ayat tu jah hukmu reti. Ayat mana hakmu ni siapa? Ni. Sembang pasal si Ponorogo lah nak menjilat Al-Juburi zaman PN rakyat paling banyak bantuan, betul tak? Ya, 150 pakej bantuan. 150 pakej bantuan. So pilihlah yang mana yang memberi kebaikan kepada kita. Cukup dah tuan-tuan, berpuluh tahun dah. Berpuluh tahun dah tuan-tuan. Berpuluh tahun dah kita rasa satu pemerintahan yang mana mereka ni saja yang senang. Anak beranak depa saja yang senang. Keturunan depa saja yang senang. Berpuluh tahun. Tuan-tuan, baru ni saya sebut. Kerajaan hari ni telah membantu hampir 200,000 orang yang menganggur. Hari ni keluar tuan-tuan, kad surat khabar, Zafrul bagi tahu. Bukan kata 200,000, 100,000 lebih tuan, saya silap. 140,000. Pada zaman Kerajaan Perikatan Nasional sajalah yang ada satu skim untuk membantu orang yang nganggur dan sebagainya.
Di bawah kerajaan Barisan Nasional belum ada. Kan mereka hanya duk sembang tentang menganggur dan sebagainya. Begitu juga di bawah kerajaan PH sebelum ni pun belum ada juga. Yang hantu penganggur cuma duk bagi tahu ya tentang indeks-indeks. Hanya kerajaan Perikatan Nasional saja di bawah HRDF. Inilah yang perlu kita lihat, tuan-tuan. Dan inilah yang perlu kita lihat daripada sudut penguatkuasaan agama, dan daripada sudut ekonomi, bantuan kepada rakyat, dan segala-galanya. Inilah yang kita tengok untuk kita nak menentukan siapa yang kita akan pilih. Tak lama lagi UMNO cium mulut dengan PKR. Ya, betul, tuan. Kita nampak pilih UMNO dapat PKR. Okey, tuan. Siapa yang nak berbisi dengan saya boleh bisi, tuan. Saya buka untuk berbisi, tuan. Kalau boleh, tuan-tuan, kita nak orang yang lain-lain pula, tuan-tuan. Kita malah orang yang sama, kita nak orang yang lain-lain. Azmin macam mana kira suci ke? Azmin, saya dah buat laporan polis telah dikeluarkan. So, kenapa nak pertikai satu laporan yang telah mendapat keputusan? Kita nak yang belum ada laporan. Saya dah sebut berkaitan dengan kedudukan Azmin Ali ni banyak kali. Bahawa laporan polis telah dibuat. Oleh siapa? Saya sendiri pergi buat laporan polis. Dan maklum balas telah ada daripada pihak PDRM. Pihak PDRM telah melakukan penyiasatan dan video tersebut telah dianalisa. Dan hasil daripada analisa itu mengatakan bahawa di video itu bukanlah muka Azmin Ali. Ini adalah pihak di Malaysia. Jadi asas mana nak pegang kata dia buat? Dia sendiri tak mengaku kata dia buat. Asas mana kita nak pegang? Daripada sistem penguatkuasaan menentukan bukan dia. Kan? Kalau kata ada pihak yang mengatakan video tu benar, kenapa dia tak bawa ke mahkamah mencabar keputusan PDRM? Dia hanya nak timbulkan propaganda kat dalam internet. Saya pun boleh buat. Saya pergi fly pergi Amsterdam, saya pergi fly pergi ni Indonesia, saya pun bohong orang. Laporan forensik bukan ambil masa seminggu nak keluar. Laporan forensik makan masa bertahun-tahun, berbulan-bulan nak siap laporan forensik. Bukan 4 hari boleh siap. Dia nak kencing siapa? Dia mungkin tak belajar bidang tu. Saya belajar dalam bidang tu CSIT. Sainscom. Jadi saya tahulah. Dia nak kencing orang lain boleh lah. Dia tak boleh kencing saya. Jadi benda ni ada. Benda ni ada. Ada dia punya result dia. Jadi kita nak tanya yang belum ada result. Kenapa tak jawab yang belum ada result? Pergilah buat laporan polis berkenaan dengan audio Zahir Hamidi. Pergilah buat laporan polis tentang surat Zahir Hamidi. Sebab rakyat Malaysia hari ini nak tahu tentang kedudukan surat tu. Rakyat nak tahu tentang kedudukan audio. Yang belum ada sebarang result case. Result case dia ada NFA, dia ada non-funding action, nanti ada non-funding action, and RKM rujuk kepada magistrat, ada orang kata apa benda tu semua. So result dah keluar dah. So benda result yang keluar, benda tu yang mereka nak bincangkan. Kalau rasa tak puas hati, Lokman bukan sikit duit, dia ada duit banyak. Bawa lah kes cabang di mahkamah. Saya boleh sembang. Saya kata, betul Azmin buat dan sebagainya. Saya boleh sembang. Tapi masalahnya, hang tak bawa kes ke mahkamah pun. Hang tak cabar pun keputusan PDRM. Nak sembang apa? Nak bohong orang di sini dan sebagainya. Suruh PDRM siasat. Sedangkan PDRM dah siasat dah kedudukan tu. Suruh kita nak desak PDRM siasat. Nak desak PDRM siasat apa? PDRM dah siasat dah. Dah siasat dan dah dapat keputusan. Lepas tu duk main dengan sentimen propaganda. Hari ni kita nak tanya yang belum ada laporan polis. Kenapa kenapa tidak pergi buat laporan polis berkaitan dengan surat Zahir Hamidi? Kenapa tak pergi buat laporan polis berkenaan dengan audio Zahir Hamidi sebelum ni yang berkaitan dengan kerajaan negeri Perak dan sebagainya? Kenapa tidak buat laporan polis berkaitan dengan audio yang baru keluar hari ni? Jadilah gentleman. Jadilah ada telok. Jadilah lelaki yang sejati. Buat laporan polis. Kalau betul-betul lelaki, kalau betul-betul ada telok, dia boleh pergi buat laporan polis. Ni kenapa takut? Goyang.
Kan, goyang. Sebab apa? Ni pun jangan. Kita tak kira lah presiden ke apa. Kita akan berjuang. Nampak sangat? Hang penakut. Hang tak berani pergi buat laporan polis sebab hang takut kena pecat daripada UMNO. Hang tak berani pergi buat laporan polis sebab hang takut kena ambil, kena buang daripada bahagian dan sebagainya. Sebab tu hang tak berani buat laporan polis. Kalau hang betul-betul seorang pejuang, kalau hang betul-betul seorang lelaki, kalau hang berjuang kerana agama, negara dan bangsa, hang akan pergi buat laporan polis. Sebab hang nak tahu kedudukan benda tu benar ataupun tak, macam aku. Aku pergi buat laporan polis sebab aku nak tahu Azmi ni betul ke tak. Dan aku dapat satu result daripada PDRM, aku pegang pada result tu. Tu baru warrior orang panggil. Kan? Orang bawah biasa ya, kita pergi buat laporan polis. Nak tahu kedudukan dia buat ke tak buat. Aku tak mau dengar apa dia cakap. Aku nak tahu pihak PDRM cakap apa. Kita pergi buat laporan polis. Kita dapat result, PDRM kata dia tak buat. Lah ni orang UMNO. Berani pergi buat laporan polis. Kalau hang betul-betul seorang pejuang. Kalau hang anak lelaki. Hang anak lelaki mesti hang nak tahu perjuangan hang tu betul ke tak betul. Hang mesti kena dapat keputusan sama ada betul ataupun tak betul UMNO nak duduk dengan DAP. Hang berjuang apa? Takat duit ikut. Ikut baik hang jadi kaldai. Kaldai lagi bagus. Kan? Kalau berjuang kerana nak ikut, kerana ada tali kat tengkuk, orang tarik pergi mana semua ikut ya. Tu bukan pejuang, tu bapuk bertelok orang panggil. Kalau tak berani bersuara, tu bukan pejuang. Lepas tu duduk sembang kita akan ubah nasib orang Melayu. Hang nak ubah nasib orang Melayu macam mana kalau hang tak berani bersuara? Hang tak berani bersuara. Suara hang tak ada, hang tak berani nak buat report. Itu bukan warrior, tu bapuk orang panggil. Faham tak? Kalau aku kat tempat hamba, aku akan pergi buat report nak tentukan perjuangan aku tu betul tak betul. Aku nak tahu betul tak betul kata UMNO nak pergi duduk dengan DAP dan sebagainya. Aku takkan dengar cakap presiden ni. Tu betul-betul lelaki orang panggil. Baru betul-betul pejuang. Dia berani pergi buat report. Nak tahu putusan tu. Ini ikut melelong pun jadi kaldai. Kaldai lagi bagus. Kaldai pun. Dia boleh lari daripada. Dia boleh lari daripada ni. Kalau bohong. Kalau tu. Macam-macam boleh jadi. Di dalam filem P.Ramlee, kalau lembu boleh naik pokok. Lembu boleh naik pokok, motor boleh terbang atas bumbung. Jangan duk cerita tentang kalau lah. Hampir buat report dulu. Haru hang ni bukan kaldai. Kalau hang cakap duk sembang saja, memang kaldai lah. Hang memang kaldai, betul-betul kaldai memang. Sebab hang sembang saja. Bapuk bertelur. Saya Asad tengok hang punya live, Asad lari tengok live Ismail punya muka dah macam asang keping, banyak duk balon dia. Kaldai lagi malam ni. Betul-betul bang, betul kaldai memang. Tak berani, memang kaldai. Pejuang dia tak kira. Pemimpin salah dalam Islam bagi tahu kalau dia salah mesti kena. Mesti. Tak wajib pertahan orang yang salah. Sedangkan ahli keluarga kita sendiri pun kalau dia salah kita tak wajib pertahan. Sebab dia salah. Kalau nak jadi pemimpin, kalau nak masuk politik ni, nak jadi pemimpin kepada rakyat, bukan nak jadi wakil rakyat saja. Kalau dia duduk dalam satu parti tu, dia akan membawa suara orang kampung dia, orang tempat dia, bawa suara nak bagi tahu kat ketua bahagian dia dan sebagainya. Hang nak jadi ketua kepada komuniti pun hang tak berani. Lepas tu hang nak sembang, hang nak pergi jauh lagi. Tak boleh. Tak boleh. Jadi bapuk lagi bagus. Jadi bakuk. Aku satu aku pergi buat report kat Azmin tau. Hang berani pergi buat report kat presiden lah. Tobatlah Home tak berani. Keputusan PDRM dah terang, kita berpegang kepada keputusan PDRM, itu bukan Azmin. Dalam Islam pun sama, tidak ada saksi, tidak ada pengakuan, tidak boleh dia tuduh dia liwat. Tidak boleh tuduh dia diliwat dan sebagainya. Jatuh fitnah. Azmin tidak mengaku, tidak ada saksi. Pihak penguasa, pihak yang bertanggungjawab, autoriti, dia mengatakan bahawa itu bukan Azmin. Maka, orang di sebelah sini semua terlepas daripada dosa. Kalau kita tuduh dia, jatuh fitnah. Sebab benda ni telah selesai. Nampak tak di situ? Sebab kita berani, kita warrior. Kita berani pergi depan, kita berani pergi report. Sebab tu kita dapat keputusan. Macam hang ni. Hang berani pergi report pasal audio. Tak berani. Tak berani, telung tak ada besar ni. Pejuang mah, tak jadi pejuang. Balik piduk orang ketiak mak, lagi bagus. Tak berani. Kalau aku dalam UMNO, aku pergi buat report kat Zahid. Nasib baik aku dah keluar pada UMNO. Aku pergi buat report, aku nak tahu kedudukan audio tu betul ke tak.
Kalau laporan audio tu tak betul, baru aku akan berjuang pertahan Zahid gila-gila punya. Aku akan bawa report, aku akan tunjuk ni report. Keputusan polis dah keluar, Zahid tak buat. Aku akan perjuang gila-gila punya. Hang tengok dulu masa aku duduk UMNO je. Aku buat report, aku perjuang gila-gila punya. Sebab aku berani, aku ada report. Ada laporan polis, ada keputusan PDRM. Aku akan pertahan dia gila-gila punya. Tu orang panggil warrior. Berani. Ini besar ni telur. Macam mana nak jadi pemimpin? Nak jadi dominan konon. Dominan taik kan. Dominan. Nak tentukan salah dengan betul pun tak berani. Tak payahlah. Kotak wak lu. Ramai yang panas. Betul. Kalau kita jadi ahli UMNO, kita pergi buat report, aku tahan betul-betul. Pemimpin aku memang betul. Aku pergi buat report. Polis kata audio ni palsu. Baru betul. Ni tak berani buat report. Tak berani buat report, betul duk sembang. Oh, palsu. Duk sembang surat ni palsu. Come on lah. Nak deny pun benda yang macam mana. Zaman tilam, atuk berkuasa. Pintar atuk kenakan si tilam. Budak yang mengaku kena arbok tu pun senyap sunyi sampai sudah. Mereka pandai menyalak dalam kelambu ya, betul kan? Menyalak dalam kelambu, baik tak payah. Didakwa atas dakwaan politik. Kluster katak, kenapa tak didakwa? Pergi buat report. Tuan-tuan, kita ada agensi integriti. Dan kita ada, dia panggil apa? SIAP, Suruhanjaya Integriti dan Agensi Penguatkuasaan. Untuk memantau semua jabatan penguatkuasa ni. Dan kalau kata dia berat sebelah dan sebagainya. SIAP adalah satu badan yang bebas. Pergi buat raport dekat Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Suruh siasat kenapa kes kepada orang ni digugurkan dan sebagainya. Maka Suruhanjaya Integriti akan keluarkan laporan. Mana telur tak berani. Nak pergi buat report kat SIAP tak berani. Alasan dia cukup mudah. Hampa tak berani. Hampa tak berani sebab apa? Hampa berani dalam FBI duk kata sana kata sini. Bila buat report, SPRM ada, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan ada, Jabatan Integriti Pematuhan Standard ada, Mahkamah ada. Buatlah. Takat sembang saja buat apa? Berani ya. Takkan duk sembang dalam Facebook, duk tanya awak tak ambil tindakan, nak jadi arbok. Perjuangan apa? Tak berani. Esok kalau hang jadi pemimpin, rakyat kena. Ataupun budak-budak hang kena. Hang akan kata apa? Hang akan buka FB live. Okey, tak apa. Hampa kena tindakan, kita buat live. Macam tu. Ataupun ada orang susah yang tak terbela. Hang akan buat apa? Hang akan turun kat situ, hang buat live. Tu bukan kata hang nak berjuang. Tu hang nak kejar. Muka hang nak jadi, popular dan sebagainya. Dia kalau pejuang ni, dia kena ambil tindakan. Perjuangan ni, bila hang sebut perjuang, orang pi medan perang, dia perang, bukan dia buat live kat medan perang. Orang pi medan perang, dia berperang, bukan dia duduk sembang, duduk komen, duduk lagi udah. Orang pi perang. Tu baru warrior. Macam mana hang nak jadi pemimpin kalau hang tak boleh nak ambil nak buat report kat pemimpin hang. Hang kata okey, pihak tertentu tidak mengambil tindakan dan sebagainya. Hang tak berani buat laporan. Hang nak jadi ni macam mana? Leader macam mana? Ni tu yang pelik tu. Tu orang panggil arbok, orang panggil tak berani. Sebagai contoh tuan-tuan, kalaulah ada masalah kat tempat dia orang UMNO, orang susah yang tak dapat bantuan dan sebagainya, dia berani tak berjuang? Dia tak berani. Dia pergi kat situ buat live. Okey tuan-tuan, saya berada di kampung sekian-sekian ni tuan-tuan. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, yang kat belakang saya ni, mereka ni tidak dapat zakat. Mereka tak dapat bantuan dan sebagainya. Itu bukan warrior, itu ni abang. Penakut. Kalau warrior, dia akan bawa orang kampung tu pergi pejabat zakat. Dia akan bawa orang tu pergi dekat JKM dan sebagainya. Dia akan buat report, kata orang ni kena tipu. Tu baru warrior. Tu baru keramat orang panggil. Baru orang Melayu yang keramat. Bukan arbok. Arbok boleh lah duk type dalam Facebook tu. Macam tu arbok orang panggil, pondan. Bapuk bertelur.
Okey tuan, zaman udah berubah, dunia udah tua. Baruk ni Depa pergi perang juga, perang telur kan. Tak berani. Kan? Pergi buat depa suruh Ponorogo balik kampung, tengok dia boleh jadi menteri tak. Ketua kampung pun tak layak dia kat kiri pak lobak jilat JB 6 kali kena tolak jadi ahli UMNO, lobak main duri dan daging mana peti dia jual. Zahid hampir nak mati lemas dah tu Fik. Jom kita pergi selamatkan dia kan. Boleh cakap je. Ramai pejuang UMNO ngok takut bila ditepuk buntut wak kang telefon banon macam mana tu. Si Ponorogo dengan si penyokongnya yang bongok kan. Ayat ni abang nak pegang. Orang perang, dia pergi perang, bukan pergi buat live dekat medan perang. Terbaik ayat ni Fik. Ya betul. Orang perang, dia pergi perang, dia bukan dia pergi buat live kat medan perang. Kalau dia pergi buat live kat medan perang, baik tak biar jadi ni. Apa baik dia tak payah perang. Panggil orang mai buat live PKP dulu, ingat tak? Lupa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pergi jumpa dengan Ustaz Nik Zawawi. Saya tak buat live langsung. Kok kata nak promote kat FB, letak gambar apa, saya tak pernah. Saya pergi jumpa siapa pun saya tak pernah nak ambil gambar, kata saya ni hantar memorandum, saya ni pergi Istana Negara. Ambil buat bukti saja, hantar kat dalam grup sebagai bukti. Ataupun kat dalam FB sebagai bukti, kata saya pergi situ. Lepas tu saya buang. Mana ada saya duk cerita apa semua. Tu pun warrior. Warrior pun macam tu. Kita pergi perang. Kita bukan nak, kalau kita nak pergi berlakon, kita jadi artis. Artis dia berlakon. Kerja dia berlakon. Apa skrip bos dia bagi, itulah dia bagi. Itulah dia sebut. Bos dia bagi tahu, hang bercakap, hang kata aku terbaik. Dia pun hari-hari 1 tahun. Daripada 2018 sampai 2021, 3 tahun. Kerja dia, Najib adalah yang terbaik, tuan-tuan. Zahid Hamidi ni terbaik, tuan-tuan. Najib Zahid. 3 tahun. 3 tahun. Warrior je dah apa macam tu. Itu baik jadi pelakon. Pergi minta kerja. Pergi RTM ke apa. Pergi minta jadi pelakon. Tak payah jadi pejuang. Tak payah jadi warrior. Jadi pelakon. Lagi bagus. Tak apa minta jadi kaldai. Tak apa minta jadi kaldai. Lagi bagus. Telegram ni. Berolah TV Suara memang orang boleh tiru, tapi gelak Cik Guna tu 1 dalam 1000. Tak ada orang boleh tiru. Lenggok gelak seseorang. Fi ulah izam makna klon tilam. Apa gerakan sarah yang sedang dirancang? Uzam klon tilam, saya tak pasal, tak faham. Cahaya lah Fi, UMNO panas malam ni hang dah jangan kira. Orang MINS lagi tak masuk dalam, tak salah aku cadangkan Lobak Man ada debat dengan apa Gomo. Tu pandai lebar lah kan. Zahid elok jadi pak narrator jaga you, jaga tau. Ada TikTok. Kita siapa nak join grup saya boleh join Ramai pejuang UMNO suka tengok ni pakai dedak join PM umpama sokong lah DAP pun nak buat. Zahid dah cium mulut dengan Anwar dah. Follow you UMNO panas malam ni Balon Fik, balon puak-puak ni bukan boleh cakap elok sebab bangang sangat. Saya ni, saya tu, saya jadi super saya kan. Tak betul kan. Saya tak minta ni, tapi saya nak abang hantar saya jantan. Saya nak abang hantar saya anak jantan sebab saya berani. Mereka politik ekor dapatlah RM10 minta jadi kaldai cukup boleh sebelah. Pembaca ramalan cuaca pun orang tak mau ambil Fik 1.7K, terima kasih sebab saya berani. Sebab tu saya kata saya seorang jadi macam saya kan. Saya pergi buat report polis, saya tak kena pecat pun. Satu tak pecat saya pun Saya pergi buat laporan polis nak menentukan kedudukan. Lepas tu saya backup Azmin gila-gila punya. Sebab apa saya berani backup dia? Sebab saya pergi buat report polis sebab saya tahu keputusan dia tak buat. Saya backup dia gila-gila lah padu dan jitu. Sebab saya pergi buat laporan polis. Hampa kena buat macam tu, baru betul, baru ada telur orang panggil.
Kalau hampa orang kata kat hampa, alah ni audio apa semua, hampa kata apa? Saya telah buat laporan polis. Pihak polis kata audio ni adalah palsu. Baru orang akan sokong, baru orang akan tepuk. Oh bagus ya dia ni, bagus ya dia ni betul-betul warrior sebab dia berani. Ini dok, krik. Orang kata bapuk boleh lah. Macam hari tu ke ucapan. No bersatu, no DAP, no PKR. Saya cabar. Saya cabar dalam tempoh 24 jam. 24 jam telur ni abang ada. Nak masuk 3 minggu dah. Seorang pun tak letak jawatan. Baik saya jadi presiden, jadi kaldai. Orang tak dengar cakap. Tu pun duk abang kata kami ni parti kami hebat. Parti kami hebat. Perdana Menteri mesti main daripada UMNO. Perdana Menteri nak main daripada UMNO macam mana? Presiden UMNO pun MP tak dengar. Jadi presiden, tapi apa lama ahli parlimen seorang pun tak dengar kat dia. Macam mana dia nak jadi Perdana Menteri? Kalau dia jadi Perdana Menteri, menteri-menteri semua bukan dengar kat dia, menteri buat kerja masing-masing. Macam mana dia nak tabir negara? Tu pun jangan nak kata kami satu parti yang kuat. UMNO mesti jadi Perdana Menteri. UMNO mesti memimpin. Nak memimpin macam mana kalau pemimpin dia punya parlimen perang dia seorang pun bukan dengar dia punya cakap. Dia memimpin perang. Dia jadi general perang. Dia abang kata, okey, CA hampir serang CB. Lepas tu CA kata apa? Aku tak mau habis serang, aku nak duduk saja. Lepas tu dia kata, okey, tak apalah, CB hampir serang CC hampir serang CB. CC kata apa? Tak ada masalah, aku nak pergi bincang dengan dia. Bayang tak yang jadi general perang, bayang jadi kaldai dia ikat dalam tu, yang duduk diam ya. Ikut orang nak pergi perang, orang suruh hampir ambil ayak, hang pun jalan pergi ambil ayak. Macam tu. Bayang jadi kaldai lagi bagus. Nak jadi general perang, tapi dia punya panglima semua tak dengar cakap dia. Itu pun jangan. Kita UMNO adalah satu parti yang kuat. Kita kena memimpin. UMNO memimpin, bukan dipimpin. UMNO adalah parti orang Melayu. Perdana Menteri mesti datang daripada UMNO. Datang daripada UMNO apa? Presiden parti pun orang tak mau dengar. Dia jadi Perdana Menteri. Dia jadi Perdana Menteri esok. Dia punya menteri semua buat tak tahu dia. Dia panggil mesyuarat. Menteri langsung tak main. Dia panggil mesyuarat. Dia tengok lah kosong. Tanya mana hal lain semua. Mereka tak mau layan kata presiden. Mereka buat hal masing-masing. Mampu negara kita. Lah mereka jadi cibai kaldai. CB kaldai. Ismail Kaldai kata fitnah kat Presiden UMNO. Ismail kata Wak Zahid dah bawa keluar surat penafian. Report polis mana? Report polis surat. Buat-buat surat saya pun boleh keluar. Yang dapat untung Wak Radin dengan Cik Gunanya. Doa gua UMNO menjadi kenyataan hebatnya tafsiran ulama. Buat malu jadi PM pakai nama palsu. Dia angkat sumpah nama Muhyiddin. Dia bukan angkat sumpah nama Muhyiddin. Nak bohong lah. Lagi malu kalau jadi presiden. Boh lagi. Pak Lang Steam dengar. Betul Pak Lang. Betul ya Pak Lang. Jadi presiden tak ada power Pak Lang. Baik jadi kaldai betul Pak Lang. Macam mana nak jadi Perdana Menteri? Tu pun jangan Pak Lang. Rocak mu. Kau bergegak rocak bergegak dekat PWTC tu. Bergegak cara dengan angkat tangannya dengan songkok ni. Gaya tu. Kita bergegak PWTC. Tapi presiden tak ada orang dengar cakap. Kita adalah satu parti keramat. UMNO adalah satu perjuangan. Berjuang apa kalau parlimen perang tak ada power. Tak ada power. Lepas tu hang jadi parlimen perang, hang punya orang kata apa? Delegasi. Rakan macam MIC, MCA. MIC dengan MCA pun hang nak perang dengan bersatu. Tapi hang punya rakan hang, delegasi hang, dia tak panggil panglima perang pergi bocak. Dia tak panggil general. Dia panggil general pihak lawan main bocak. Kenapa sangat hang punya general kaldai? General pun sembang lah. Kita mesti menjadi Perdana Menteri. Lawak tu apa ni?
Siang kat saya, UMNO kan bodoh. Tak baik bully orang bodoh. Kan? Betul-betul Balang. Mereka Down syndrome. Duduk tu kan. Mana baik kan. Surat pajak kedai. Tunggu Wak Jahit Saman kalau hari Selasa macam Najib. Kan? Nak cakap sembang buka parlimen lah kan. Sembang apa kan. Nak buka parlimen. Hang buang songkok tu dah macam Tajuddin. Kan? Ini duduk dalam surat khabar. Seorang kata bangang, seorang kata bodoh. Kan? Tergalak nak terkencing dah. Bergegang tapi dulu main Malaysia naik tongkang sapu. Betul. Lepas tu tuan-tuan, lepas berucap telefon pula. Gelak. You lah I punya cikgu kan. Ni dekat PWTC dia punya kejantanan dia tu. No bersatu. No JAP. No PKR. UMNO adalah satu perjuangan. Balik daripada tu telefon. Assalamualaikum you. Ya, I ni duk cakap. You hebat lah you know. Siapa cikgu I? Siapa cikgu I? Allah itu. Kita dengar rakaman suara tu kata, ya Allah, aku tengok dalam Facebook live tadi, tu dia dengan tangan gini, ngeti ni kan, sampai samping nak terangkat naik atas kepala. Balik, UI. Assalamualaikum you. Ya. Hebat you berucap, you berucap, dekat ni. Biasalah, siapa I punya cikgu. Siapa I punya cikgu lah. Itulah I nak puji, you ni hebat. Allah kata, pejuang lagu mana tadi duk bocap gedebung gedebang balik duk UI dengan lelaki. Lah. Kita tanyalah mana satu betina, mana satu jantan. Sebab hak seorang tu kita tahu. Dia semua kes dia bagi, dia belum menerima lagi. Tadi duk sembang bergegak-gegak sampai stage tu, sampai bergegak tu kan. Balik dah cakap you cikgu, I cikgu. Allah kata. Jam kunyit. Maaf aja sampah. Naya Pak Karim. Betul. Belakang gelak Aduh. Depa pun depa pun tepuk tangan. Geng-geng depa ni kan tepuk. Ya, hidup Zahid Hamidi. Belakang Zahid balik UI. Geli tak? Baik dia berucap hari tu apa? You all semua, ahli-ahli UMNO semua, kita adalah satu perjuangan. UMNO PKR, no DAP, no bersatu. Baik cakap macam tu. Kalau nak UI, dia selalu nyanyi UI ni yang jenis duduk macam ni tangan ni. Ni duk sembang gedebung. Yang jantan di belakang. Duk gedebung, balik. You macam mana you you hebat lah tadi. Siapa cikgu I? Allah kata. Geli aku tengok. Betul umpamanya presiden. Tok parik lagi bagus ya. Jangan kena arbok sudah lah. Lepas tu mereka semua tak berani. You jambu betul. You jambu. Lama tunggu 22 tahun. Betul dulu jadi setiausaha. Dia tragedi non ni dia semua dia hentam setiausaha dia. Dulu kan dia setiausaha politik Banon. Tu yang kita timbul was-was ni sebab tragedi non kita ni semua setiausaha. Dia tengok setiausaha dia lain macam sikit, dia mesti taruh dia. Sebab dia ni dulu setiausaha politik. Takut setiausaha politik non kata malam ni balik lewat sikit lah. Tak apalah kan. Buat kerja lebih sikit lah malam ni. Dia pun ya bos. Masa tu setiausaha politik. Sekali non palam. Non palam terus jadi ketua pemuda. Non palam ya ketua pemuda tu Ni andaian. Check and balance. UMNO terbaik bagus Saya tak tahu apa UMNO terbaik. Simpan sikit Fik di hujung rancangan bagi happy ending Wak Jahit dengan Pak Non lawan tikam gugur bulu ketiak dengan Kaldai you
PKR kuat daripada UMNO yang muda ekstrim menjelabahi PKR. Tak, tuan-tuan. Saya pernah buat live sebelum ni. Kan, UMNO, mereka kempen nanti, mereka kena pakai apa? Diapers. Mereka kena pakai pampers. Kan, sebab apa? Tim-tim hak suci daripada PKR ni, hak bukan geng non ni, semua dah keluar dah. Jadi yang tinggal ni semua hak kepala Manon. Jadi mereka ni, nak kempen esok ni, mereka kena pakai diapers, kena pakai pampers. Kalau mereka tak pakai pampers, kan, tengah-tengah duk kempen, kan, belakang duk main. Duk main kesiak. Balik tengok. Siapa dia ni? Dia pun, buat tak arti kan, buat tak arti. Lepas tu tak apa. Member depan pun duduk lah kan, duduk enduan. Tiba-tiba rasa kesiak kat belakang. Pegang lagi. Siapa dia? Tengok jantan kan, berjanggut pun semua kan. Tunggu-tunggu lah tu. Kan? Sekali dia pegang tangan sikit main lah belakang Sat. Kan? Jahanam kan? Jahanam kan? Jaga-jaga. Jaga-jaga. Sebab tu saya kata UMNO PRU15 kempen kena pakai pampers. Tak pakai pampers hamba memang kena kilas hamnya. Hamba memang kena kilas hamnya. Memang tetap kena kilas hamnya. Dia pegang tangan tarik keregak dia bagi jahanam. Fit cuba dengar Ismail kata apa? Dia kata apa? Amnon Fi Amnon betul-betul Amnon Amnon cai awak jahit kena pergi buat report polis. Ramai-ramai pertahankan presiden. Jangan cakap je itu fitnah, ini fitnah. Tapi sekok pun tak berani bertindak. Perjuangan tai kucing macam tu. Tahu tak apa? Hari ni peluru kita jimat banyak Fi. Dah hentam puak-puak nangoi kau-kau tu. Memanglah keluarga aku pun kaya bagi. Belakang seluar basah Betul-betul belakang seluar basah. KP UMNO tak nak buat apa, ketua tak nak buat report ke? Abang Non siap puji lagi. Jazlan YB macam tahu tak apa. Tu tak apa Fik, bagi kita simpan peluru. Kau ada bukti ke dia telinga kau tu. Kita suruh mereka pergi buat report kan. Jahanam pamper betul. Apa kena pakai pamper? Tang mana nak cari benda keras masuk mak esok takut kempen esok report banyak jenuh polis jenuh kan kena report kan depa jaga PDM malam jaga-jaga PDM malam hak perempuan semua selamat hak jantan semua I rela you saya kata kat Non man dirisi. Okey tuan, siapa nak fit siapa nak ni orang kata apa nak VC dia masa masa dia berucap hari tu sebenarnya dia bukan nak sebut no UMNO. Zahid dia nak sebut apa tau? Zahid dia nak sebut macam mana tau? Dia nak sebut no bersatu, no PKR, no DAP, non UMNO. Dia nak sebut non dan UMNO. Dia terkeluar, dia kata no UMNO tu dia minta maaf. Dia nak sebut non-UMNO. Non dengan UMNO dia nak sebut tu. Tu yang dia sebut no UMNO tu bukan no. Kalau kita dengar betul-betul non. Sebab dia mulut dia tak sebut no. No dia buka, dia jadi non. Dia jadi tu non. Slow dia panggil. Dia mesti muncung sikit. Non. Non. Non tengok pun. Alah, awak. Barulah non dia jadi dia ni sikit. Dia sebut non. Mulut depan tu dia kena muncul sikit. Non. Non. Dia nak kata apa tau? No PKR, no DAP, non UMNO. Non dengan UMNO dia kata itu lah. Bersatu ada ahli berapa? Bersatu dalam tempoh 2016 sampai tahun 2021, alhamdulillah kita berjaya. Ada 800,000 orang ahli. UMNO daripada tahun 1946 sampailah ke tahun 2021 ada 3.5 juta ahli. Kalau kita ambil senarai keahlian per tahun, satu tahun UMNO cuma dapat 50 orang ahli. Sebab tu UMNO takut dengan bersatu. Sebab daripada 2016 sampai 2021 800,000 orang ahli. 800,000.
Kalau bagi bersatu 5 tahun lagi, maka mampu reba. Mampu reba. Ni ada orang nak bisi ya, Syasha Sirenegar ni ya. Benar dalam hati ya. Dah, saya dah add dah. Saya dah add dah. Mohon accept ha. Nak bagi tahu kat Amno, kalau berkawan dengan Non, jangan makan togel lama hancur. Muncul mulut sebab dulu ha, muncul mulut. Belum ada lagi Pak Report boleh. Okey tuan-tuan, siapa nak bisi kan? Siapa nak bisi dengan saya ha? Jangan buat lawak 800,000 ahli. Buat lawak apa benda masuk surat khabar? Declare, ketua penerangan declare 800,000 orang ahli. Buat lawak apa? Buat lawak apa? Memang kita ada 800,000 orang ahli. Itu pun kita dalam perjalanan nak menubuhkan 8,000 lagi apa nama cawangan di lokaliti. Sebab tu tak tahu macam surat khabar. Kita declare 800,000. Surat tak ada ha? Mana air nak bisi tuan? Ahli bersatu dekat Batu Dua pun banyak. Ahli apa ni? BM tu apa? Baris BM, Barisan Nasional. Betul ke Fik? Bersatu ada 8 lah. Betul lah, saya nak bohong apa? Betul. Memang bersatu ada 800,000 orang ahli. Telah pun dijawab oleh ketua penerangan sendiri. Saya nak bohong apa? Memang ada 800,000. Awak ambil dengki. Itulah pasal dia. Kalau kata kita tak tahu, kita tanya. Jangan buat pala tahu. Suara slow dia biasa. Dia kalau orang masuk visi dia suara slow. Dia jadi suara slow Okey tuan-tuan, setakat tu saja untuk malam ni. Besok kita nak kacau live ni, bukan visi pakai mic balik Sabar. Setakat tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.